Kerana kita share screen kan. Share screen tu ada. Okey dah start. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi resensi ini Ilmuwan Muda Cepat IT. Kita mulakan sesi kita yang hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah hari ini kita start kita punya sesi dan dalam suasana sekarang ni kita sudah maklum dengan situasi yang sedang berlaku di Gaza, Palestin. Kita juga menyampaikan kita punya simpati dan doa keterusan kepada pejuang-pejuang Islam di Gaza dan juga mereka yang syahid. InsyaAllah mereka yang dah terbunuh di Gaza itu mereka diterima syahid mereka. Dalam hal berkaitan dengan Palestin ini adalah penting sekali kita memikirkan juga tentang krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial dalam dunia sekarang, di mana umat Islam kita kata terus menerus ditindas lah, utamanya di banyak tempat, terutama di mana tempat di mana orang Islam sama ada minoriti ataupun tidak mempunyai kuasa. Benda ni kita boleh nampak lah di Palestin yang sudah pun ditindas banyak kali dan juga dibunuh tanpa ada kita kata rejim Israel tidak langsung dibicarakan. Siapa yang dibunuh langsung tidak ada kita kata repercussion. Keterusan di mana PBB pun tak boleh buat apa, di mana negara-negara barat yang menganggap mereka sebagai kita kata pejuang hak asasi menutup mata dan telinga dengan segala kebijakan Israel. Dalam hal ini tepat sekali kita bawa satu buku tulisan Abdul Hamid Abu Sulaiman, salah seorang pengasas IT Institut Pemikiran Islam Antarabangsa dan juga mantan Rektor UIA, mana beliau dulu telah menulis buku Crisis in the Muslim Mind, di mana saya ingat dalam pelbagai krisis yang dihadapi oleh umat Islam pada masa ini, mungkin benda yang kita kena selesaikan dulu adalah krisis dalam minda pemikiran kita, sebelum kita boleh pergi lebih jauh dalam merubah kata umat Islam yang sedang menghadapi pelbagai masalah. Ada kejayaannya, tapi ada juga kegagalan yang perlu kita perbaiki. Hari ini kita dihadiri oleh Raja Binu Bakis, fellow ini yang juga dan juga telah meneliti buku ini lama, dan juga beliau melihat bahawa ini buku yang sangat penting untuk dibincangkan semula di peringkat kita supaya kita boleh betul-betul mencernalah arwah almarhum Abdul Sulaiman ini yang baru meninggal tahun lepas, di mana buku ini sekata relevan lah, selalu dicari-cari orang yang datang ke CPIT dan juga perlu dicernakan, dicerakinkan idea-idea supaya kita boleh memandu kita pada masa depan. Jadi apa pun saya buka pada Raja Bakis untuk memulakan tentang beliau. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Syazwan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad asyrafil mursalin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Syazwan, dan saya kira kita kembali kepada kita kata siri resensi ilmi. Saya tak pasti yang kali keberapa, tapi insya-Allah untuk kali ini perbincangan lisensi ilmi diteruskan dengan satu lagi makalah yang saya kira sangat penting lah dalam konteks memahami isu semasa geopolitik dalam dunia Islam, dan juga pentingnya satu kita sebutkan sebagai satu wacana yang wacana pencerahan lah terutama bagi golongan muda, golongan belia, dan juga umat Islam sendiri untuk kita mendepani apa cabaran pada masa depan lah dengan lebih tuntas. Jadi buku ini Crisis in the Muslim Mind karangan Allahyarham
Abu Hamid Abdul Sulaiman yang disebutkan sebentar tadi merupakan mantan Rektor UIA kali kedua, juga antara pengasas IT. Yang saya kira buku ini telah banyak lah, kalau kita kata banyak orang buat book review. Yang kita tunggu juga sebenarnya, ada tak versi bahasa Melayu kan. Mungkin lepas ni Triple IT akan publish lah dalam bahasa Melayu. Baik, saya kira saya teruskan pada diskusi ini mengenai buku ini. Okey. Jadi krisis ini Muslimah. Saya akan pergi pada presentation saya kali ini lebih kepada bahasa Melayu dengan English sebab saya nak intipati tu, saya lebih pada bahasa Melayu sebab saya nak kita lebih memahami dalam konteks apa yang diceritakan dalam buku inilah, dan saya tak akan pergi pada semualah kandungannya sebab saya kira buku ini antara buku yang agak kalau kita nak baca sekali itu dia memang akan kerut-kerut je kat dalam lagi. So agak sukar juga ayat ni dan pemahamannya sebab dia berkaitan dengan macam mana kita nak faham pemikiran umat Islam macam tu. Jadi perlu ada pembacaan kali kedua, kali ketiga. Sejujurnya ini pembacaan saya yang kali kedua lah. Jadi bila kali kedua ni mungkin lebih teliti dan saya dapat garap lah beberapa elemen ataupun poin penting yang nak di-highlight dalam buku ini. Baik, saya teruskan. Okay. Across the Muslim world today, if anything is self-evident, it is the Ummah is badly need of reform. So on this point, it can be stated with confidence that all Muslims agreed. Okay, the poverty and injustice characterize the face of Muslim land from the Atlantic to the Pacific. Pollution and corruption are the order of the day in society, whereas the gulf between them and the developing country of the world has never been wider. So politics in the Muslim world are all too often the politics of desperation, and economics of desperation, and culture, the culture of despair. So basically buku ni timely lah bila dia sebut tentang the crisis in the Muslim mind, as in the intellectual and historical root of the Malays that has overspread the Ummah in the threaten to efface its identity. And buku ni juga is published sebelum ni dia ada Arabic translation, dia ada buku Arabic so this one is English version lah. It's designed to familiarize educated and concerned Muslim with the nature of the crisis confronting them and to suggest the step necessary to overcome it. Maksudnya buku ini diceritakan jugalah, buku ini juga sebagai satu kita kata buku yang mengajak umat Islam untuk berfikir dan ke arah perubahan lah. Jadi ini antara summary of this book, ni ada ringkasan yang saya sebut tadi. Saya nak ulas dalam bahasa Melayu dalam lebih, maksudnya supaya kita lebih faham. So dalam buku ini terdapat persetujuan umum bahawa ummah sekarang melalui satu tahap yang amat sukar, yang sangat sukar, dari perpecahan kepada keretakan, kehilangan identiti, kegagalan institusi dan ketidakmampuan untuk membebaskan dirinya dari keadaan kebingungan kini lah. Jadi terdapat juga persetujuan umum bahawa perubahan sangat diperlukan. Jadi secara khusus ummah sedar bahawa masalah pertembungan awalnya ialah dengan peradaban barat di Mesir dan Turki. Dalam tempoh abad yang berlalu sejak itu, ummah ni yang kita sebut sebagai ummah Islam lah. Jadi terminologi ummah tu dia sering terkait dengan ummah Islam tu lah kan. Telah menderita melalui tempoh pemerintahan kuku besi dan penyerahan kepada pengalaman asing dalam sistem politik dan pentadbiran, budaya dan perniagaan, susunan etika dan sosial, sains dan sastra. Jadi tidak ada satu hal yang mencambahkan yang dikehendaki atau diharapkan sebaliknya mendapati dirinya terperangkap dalam lingkaran yang ganas. Maksudnya kat sini message untuk kepada perubahan itu adalah sangat diperlukan sebab pada konteks kalau kita tengok sejarah Islam yang lampau, bagaimana contohnya Turki mengadun kita kata budaya daripada Western lah, daripada Barat dalam aspek sosial, politik dan menatijahkan budaya Barat lah, yang akhirnya yang kita sebut sebagai terperangkap dalam lingkaran mereka sendirilah. Maksudnya lebih banyak kemudaratan berbanding apa kita panggil sebagai
kewajaran ataupun perkara yang berfaedah lah. Jadi apa yang dimaksudkan adalah kepimpinan ummah tidak mampu untuk menentukan pendekatan yang wajar untuk membawa perubahan yang diperlukan bagi mencapai objektif sebenar. Jadi setelah merenungkan perkara ini dengan mendalam, melihat dari perspektif berbeza, proses perubahan harus bermula dalam pemikiran ummah kerana pemikiran mendahului tindakan. Ini ialah kan quote yang saya cakap sama ada kita lebih cenderung untuk memikir dahulu daripada kita buat tindakan kan. Jadi masalah ummah pada masa ini yang diceritakan dalam buku ini ialah masalah pemikiran. Jadi masalah bila kita sebut tentang masalah pemikiran ini, hanya pemikiran yang sihat sahaja akan menatijahkan respons konstruktif ataupun respons konstruktif lah yang sihat, dan hanya pemikiran yang sihat juga akan membebaskan ummah dari krisis yang mencengkam lah. Maksudnya bila ada krisis, kita kata krisis, masalah krisis pemikiran ni, jadi ia akan menatijahkan kepada sama ada yang baik atau yang tidak baik. Jadi kalau kita highlight, penulis memang highlight dalam buku ini untuk bagaimana cara untuk menangani masalah krisis pemikiran umat Islam ini sendiri. Jadi oleh kerana Islam mewakili intisari yang kuat dari pemikiran ummah dan semangatnya yang sebenar, yang melunakkan kepekaan, menggerak kesedaran, menyalakan kekuatan untuk mencipta, membina dan menyumbang, maka kesedaran pemikiran Islam yang sesuai untuk ummah. Kerana itu kita yakin bahawa proses pemikiran ini harus dibimbing oleh ajarannya. Proses ini berakar dalam doktrin, nilai dan etika Islam dan intisari dari sumber-sumber Islam lah. Okay. Jadi buku ini bermula dengan perbincangan yang kritis tentang metod tradisional dalam pemikiran Islam yang diikuti dengan tinjauan terhadap dasar-dasar dan sumbernya. Jadi perbincangan seterusnya teralih pada subjek tentang prestasi metodologi yang diguna pakai ini dari segi kesyumulan, skop dan caranya. Jadi akhirnya pembandingan umum dibuat antara metodologi Islamik dan saintifik. Ini kajian yang dibuat, maksudnya penulis dia membuat perbandingan antara metod Islamik dengan saintifik pada akhir bab dalam buku ini. Dan penulis juga dia menguraikan tentang sains sosial dan kemanusiaan dari perspektif Islamisasi ilmu. Saya rasa ini antara jis pentinglah dalam buku ini, yang mana penekanan tentang Islamisasi ilmu tu yang membawa akhirnya beberapa gagasan ataupun saya kira beberapa perubahan yang berlaku. Contohnya ialah dengan penubuhan UIA sendirilah. Saya kira inilah antara semangat untuk mencetuskan idea Islamisasi ilmu itu sendiri pada tahun 1970 macam itulah. Jadi hasil dari perbincangan di Mekah, saya kira lepas itu baru kita ada penubuhan UIA dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka sudah ada semangat untuk berubah dan semangat untuk kita kata Islamize knowledge itself lah kan. Dan pada akhir buku ini penulis juga berbicara tentang dua perkara, iaitu Islam dan masa depan dan juga Islam dan kemanusiaan. Okay. Penulis juga mengumumkan bahawa keyakinannya dan idea bahawa Islamisasi adalah isu yang paling mustahak seperti yang saya sebut tadi lah. Maksudnya the keyword is Islamization of knowledge itself lah kan. Islamisasi ilmu tu dia sangat penting bagi ummah, bahawa ia sesungguhnya adalah masa depan ummah. Nasibnya, objektifnya, sarananya dan kebangkitan dari krisis dan jalan untuk membina peradaban yang baru. Maksudnya keyword dia, kalau kita ada Islamization of knowledge, Islamisasi ilmu tu, ia akan bawa pada satu perubahan dan akhirnya pada satu peradaban yang baru yang lebih baik. Sudah pasti memperbaiki metod pemikiran Islam harus kembali kepada akar perkara yang berdasar, beralih dari pada khusus kepada yang umum, menangani punca masalah berbanding gejalanya dan mengutarakan prinsip serta kaedah yang umum. Semuanya harus berteraskan kepada ajaran Islam dan adalah jaminan bagi kejayaan dan ketepatan proses perubahan dalam pemikiran yang membolehkan umat berada di jalan yang benar. Jadi saya rasa karya ini merupakan ikhtiar penulis untuk memberi pemahaman kepada pembaca tentang sejarah ummah dan peristiwa yang mendorongnya untuk menempuh jalan sukar yang kelihatannya tidak punya alternatif lain. Yang selama ni penulis rasakan apa yang maksudnya kita tak ada kita menemui jalan buntu lah untuk buat perubahan ni.
Jadi ini adalah satu lonjakan baru. Karya ini ditulis untuk memberi pemahaman bahawasanya ada solusi sebenarnya untuk umat Islam memperbaiki diri dan membuat perubahan. Jadi pertama yang disebutkan adalah kita harus ubah cara kita berfikir. Jadi bila kita ubah cara berfikir, seterusnya dia akan membawa perbaikan kepada cara kita mengajar, setelah itu perbaikan kepada sistem sosial dan institusi. Hanya dengan cara ini saja ummah mampu untuk merehabilitasikan semula ini. Jadi kita pergi pula pada untuk kali ini saya hanya pergi pada bab satu sebab saya kira bab satu ni pun sangat padat dengan um, maksudnya input yang kita boleh bawa balik lah. Okey. Untuk bab satu disebutkan sebagai asalah Islam kontemporari, satu-satunya pendekatan ke arah penyelesaian. Itulah saya maksud asalah ni sendiri mungkin lebih pada pendekatan lah, pendekatan Islam kontemporari ataupun metod Islam kontemporari ini yang merupakan sebagai salah satu penyelesaian kepada masalah krisis umat Islam ni. Jadi bagi menangani kelemahan struktur ummah dan untuk memenuhi syarat-syarat yang perlu bagi pemulihan yang berjaya, perlu difahami sebab yang menjadi punca kepada kelemahan tersebut. Hakikatnya Hakikatnya kelumpuran dan kemunduran ummah masa kini menjadi begitu ketara sehingga kewujudannya diancam oleh cabaran peradaban barat terhadap cara hidup, pemikiran dan institusinya. Jadi apa yang perlu diambil perhatian khusus adalah pemeriksaan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap setiap aspek yang terkait dengan ummah. Maksudnya ialah perlu ada satu kajian yang menyeluruh, yang komprehensif bagaimana permasalahan ini ataupun kita kata kita dapat menangani krisis pemikiran umat Islam ini dengan lebih sistematik ataupun lebih kita panggil efektif lah. Apa yang perlu diambil perhatian khusus adalah pemeriksaan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap setiap aspek yang terkait dengan ummah. Jadi punca kejatuhan ummah berakar lama menerusi sejarah, tidak semua faktor tampak dengan jelas kerana banyak bangsa pada awal kejatuhan mereka menikmati kesenangan dan kekayaan besar yang diraih daripada kemajuan dan pembangunan mereka yang lepas. Maksudnya daripada sejarah umat Islam yang terdahulu, kegemilangan Islam, kita dah melalui fasa-fasa tu. Maksudnya kita ada fasa yang mana umat Islam berada dalam kegemilangan lah, maksudnya dengan kita sebut dengan adanya macam-macam lah contoh macam Baik ada yang pada ilmunya dan sebagainya lah kan. Jadi namun petanda kemerosotan kian jelas kelihatan apabila surutnya peluasan wilayah umat Islam, merebaknya rasuah, perubahan daripada sikap menyerang kepada bertahan dan kekalahan yang dialami di Baghdad di satu tempat lain. Ini macam Syekh Azrul sebut lah, maksudnya isu-isu semasa atau isu-isu yang terkait dengan perang kebanyakannya ialah tertumpu kepada wilayah ataupun negara-negara Islam yang akhirnya ia mengakibatkan itulah maksudnya bila surut peluasan wilayah ini perubahan nilai, contohnya dah ada rasuah dan sebagainya, maksudnya ialah tunjang kepada ajaran Islam itu ialah semakin lemah kita nampak. Jadi penting untuk difahami faktor kejatuhan ummah untuk membezakan apa yang menyebabkan antara penyakit dan gejala serta komplikasinya. Jadi penyebaran mazhab, ini antara salah satu faktor. Penyebaran mazhab dan kepercayaan sesat dalam sejarah bukan perkara baru bagi ummah. Kitab-kitab tentang milal dan nihal, itu yang kitab tentang sectation, tentang fahaman, tentang banyaknya mazhab dan kepercayaan yang tumbuh dan berkembang pada masa lalu dalam dunia Islam. Jadi ahli-ahli bid'ah, kaum etis, golongan sesat, musuh Islam terus membentuk kumpulan penentang yang berbeza. Jadi mazhab-mazhab yang sesat dan kepercayaannya memudaratkan. Kita nampaklah maksudnya antara faktor kejatuhan ummah ni sebab apa? Sebenarnya dari internal factor juga. Maksudnya daripada terdapat banyak aja mazhab-mazhab atau sektation yang tidak dapat
gabungkanlah. Maksudnya kan bila ada banyak mazhab, masing-masing ada pahaman yang tertentu. Dan itu yang menyebabkan kita tidak kita kata tidak umat Islam tidak bersatu padu dalam satu konteks macam tu. Jadi gerakan ini nyata merupakan satu gejala penyakit yang berakar umbi semasa tahun-tahun terawal umat. Ketika umat Islam dicabar oleh Empire Rom dan Parsi, dan pada masa itu mereka terpaksa menghadapi cabaran untuk memberi sedikit kuasa tentera kepada kabilah Arab Badui, yang pada masa itu kabilah Arab ni baru je masuk Islam, tapi sebab mentaliti mereka ni susah nak ubah, maksudnya belum lagi betul-betul dapat ikut ajaran Islam, maka tidak lama kemudian tercetuslah pergolakan yang besar yang akhirnya menumbang ke pemerintahan Khalifah Uthman Affan. Dan peristiwa ini yang membawa kepada penumbuhan negara yang condong yang berdasarkan suku dan kabilah. Jadi kita nampak kesan dia bila dah ada kita kata sectation ni, maksudnya faham-faham mazhab-mazhab yang berbeza ini, dan akhirnya dia mengakibatkan kepada satu penumbuhan kita kata gerakan ataupun negara yang condong kepada suku dan kabilah lah kan. Jadi itu yang akan menjadi permasalahan dalam umat Islam. Alright. Seterusnya perlu okay. Jadi dalam pada ini apa yang penulis gariskan, dia kata perlu dipastikan garis permulaan yang benar untuk menangani krisis. Maksudnya dia kata ada beberapa alternatif yang sedia ada bagi umat Islam. Yang pertama dia ialah imitative foreign solution, iaitu penyelesaian bertaklid kepada sumber asing. Maksudnya penyelesaian tu ada. Tapi ini yang kebiasaannya yang sedia ada yang boleh jadi pilihan kepada umat Islam. Mana satu yang mereka nak selesaikan ni, ikut cara mana. Macam itulah. Yang pertama ialah penyelesaian bertaklid kepada sumber asing. Yang ini sering dipanggil penyelesaian asing yang meminjam daripada pengalaman budaya dan dunia barat kontemporari. Ini yang macam saya sebut tadi lah, Turki lah. Pentadbirannya, pemerintahannya semua dia nak ambil daripada barat. Jadi akhirnya masa zaman Kemal Atatürk, apa yang berlaku, kita nampaklah banyak sangat sekular, budaya sekular yang masuk, dia mengakibatkan apa, cara politik pun mengikut acuan barat, dan akhirnya membawa kepada kemudaratan lah, gaya hidup, budaya. Dan juga saya kira antara contoh lain ialah perbankan bukan perbankan konvensional lah kan, konvensional lah, maksudnya itu yang secara direct lah kita nampak, maksudnya kesan daripada bukanlah imperialisme sangat, tapi kesan yang mengakibatkan bahawa akhirnya umat Islam ni dia ikut ada acuan-acuan barat yang terpaksa diterima dan tidak menepati citra atau nilai umat Islam itu sendiri. Contohnya dengan adanya riba dan sebagainya lah. Ini penyelesaian yang pertama. Jadi penyelesaian yang kedua ialah penyelesaian bertaklid kepada sejarah. The imitative historical solution. Jadi mengambil pengalaman dari sejarah Islam tanpa mengira pertimbangan terhadap perkaitan dalam hal masa dan tempat. Maksudnya sumber ini masih lagi terkait dengan sejarah Islam. Sumber untuk menyelesaikan masalah ni lah, dia masih lagi berbalik kepada sejarah Islam, tetapi dia tidak bersifat semasa. Maksudnya dia terlalu macam mana kita kata historical, termimpi-mimpi, terimbau-imbau dengan kejayaan-kejayaan pada masa kegemilangan umat Islam terdahulu. Jadi dia mengambil pendekatan teori sahaja dan pakai dalam konteks semasa, tidak mampu mengubah dan menyelesaikan masalah pemikiran umat Islam itu sendiri. Okay. Contoh kat sini dia bagi ialah cara pendekatan tradisional boleh membawa kepada ekstrim yang mengarut adalah pengumuman yang dibuat oleh salah seorang reformis Islam yang telah menyalah tafsir hubungan antara sistem sosial dan politik pada masa khulafah. Jadi pandangannya ialah ummah hanya dapat diperbaiki dengan cara yang diistilahkan sebagai kediktatoran yang adil. Kalau kita tengok konteks kediktatoran yang adil ni, diktator tu sendiri bawa dah bercanggah kan dengan keadilan kan. Diktator ni lebih negatif. Keadilan ni benda nilai yang positif ni. Jadi benda ini istilahnya bertentangan dan tidak sekali sejajar. Maksudnya dia saling bertentangan, dia tidak boleh diterima dalam konteks umat Islam sebenarnya.
Jadi ini yang berlaku kalau kita penyelesaiannya hanya bertaklid pada sejarah semata-mata tanpa mengambil kira faktor semasa dan kita kata tempat lah. Jadi iktibarnya pendekatan tradisional tidak semuanya dapat digunakan dalam dunia kontemporari dan jelas pendekatan ini lebih membawa kepada kemunduran daripada kemajuan. Okey. Sikit lagi. 4 prasyarat macam mana nak pulihkan rumah ni. Yang pertama, harus ada spesifikasi daripada pendekatan yang sihat. Maksudnya perlu ada satu garis panduan atau perancangan yang sangat rapi macam mana kita nak pulihkan rumah pada umat Islam lah kan. Dan perlu ada keyakinan yang teguh. Tekad juga harus jitu untuk mencapai matlamat kepada perubahan. Dan yang terakhir ialah perlu menyediakan semua jalan yang praktikal yang diperlukan bagi menyempurnakan misi dan kejayaan. Ini prasyarat utama yang digariskan dalam buku ni lah. Dan akhir sekali ini antara cadangan. Ini dalam akhir bab 1 jika akhir bab 1 maksudnya ada ini cadangan oleh penulis approach yang terbaik yang dirasakan terbaik lah untuk menyelesaikan isu ni. Ialah penyelesaian asalah Islam seperti yang cadangkan oleh penulis lah. Ialah satu pendekatan yang berusaha menerapkan penyelesaian yang berkaitan diambil dari sumber-sumber Islam yang tulen terhadap permasalahan umum. Jadi asalah merupakan pendekatan yang berasaskan Islam dari segi objektifnya, kepercayaannya, nilai dan lain-lain. Saya kira dia punya kunci ialah nilai lah. Nilai ni sangat kita kata di-highlight sangat banyak lah dalam buku ni. Tidak memadai hanya menegaskan bahawa Islam sebagai inti pendekatan dan penyelesaian semata-mata. Okey, kerana Islam mengandungi kedua-dua pendekatan. Macam saya sebut tadi ada 3 pendekatan kan, penyelesaian kan. Yang pertama balik pada sejarah lah, maksudnya penyelesaian melalui sejarah. Yang kedua penyelesaian melalui sejarah apa yang asing. Yang ketiga inilah asalah ni lah, penyelesaian asalah Islam. Jadi disebutkan di sini bahawa kita tidak boleh mengambil inti bahawasanya bahawasanya Islam sebagai inti pendekatan dan penyelesaian semata-mata, kerana Islam mengandungi kedua-dua pendekatan, iaitu yang tadi saya sebut bertaklid pada sejarah dan asalah Islam kontemporari. Justru perlu ada penakrifan yang berbeza lah untuk kita banding bezakan yang sejarahnya bagaimana dan yang asalah ini bagaimana pendekatannya. Jadi penyelesaiannya berasaskan asalah Islam kontemporari muncul sebagai penekanan terhadap keperluan umat dan sebagai jawapan berteraskan nilai, konsep dan objektif Islam. Jadi dengan cara ini ummah dan potensinya akan ditempatkan dalam posisi kepimpinan melalui nilai dan objektif. Jadi umat juga dapat menentukan masa depan kemanusiaan dengan lebih baik lah. Okey. Jadi ini adalah pemahaman kita tentang asalah kontemporari inilah. Ini memang agak detail lah sebenarnya dia bagi penerangan tentang kata pendekatan kontemporari Islam kontemporari ini. Sebab mungkin dia nak kita baca faham dan garap dan supaya dapat dipraktikkan mana-mana. Jadi pemahaman kita tentang asalah kontemporari atau penghuraian tentang keadaan kontemporari dari garis permulaan berdasarkan ciri-ciri Islamik. Semua bermaksud bermula dengan komprehensif. Jadi ini seterusnya bermaksud faham teori dan aplikasi zaman Islam terawal dengan semua dimensi terhadap masa dan tempat. Ini juga menuntut pemahaman menyeluruh tentang objektif dan matlamat tertinggi Islam, dan ia akan berfungsi sebagai landasan bagi semua interaksi ummah dan masyarakat kontemporari dengan mengambil posisi kepimpinan maupun peradaban lain lah. Maksudnya asalah kontemporari ini dia membayangkan kemampuan, pengalaman teknikal dan metodologi yang sihat. Dia juga bermaksud pendekatan intelek dan akademik berasaskan ilmu pengetahuan tentang undang-undang dan pengalaman. Maksudnya dia adalah integrasi ilmu lah. Maksudnya tidak hanya akademik, intelek, tetapi perlu juga kepada praktikal yang macam disebutkan dengan memakai metodologi yang berasaskan komprehensif. The keyword is komprehensif. Komprehensif, akademik dan praktikal
dia dapat melakukan perolehan intelek dan ketamadunan kepada masyarakat desa, pertanian. Ini yang saya tadi saya keluar dengan Syazwan, saya kata dah macam baca madani dah ni tadi. Dan juga dah macam kita kata apa ni, sebab kalau mahasiswa UIA ni kan kita dah terbiasa dengan integrasi ilmu. Jadi sama ada akademik dan praktikal tu dia dalam konteks ini dia harus lari untuk kita mencapai asalah kontemporari, asalah Islam kontemporari yang disebutkan tadi. Okey, jadi apa ciri-ciri dia? Ini saya highlightkan, saya keluarkan daripada ini. Antara ciri-ciri yang perlu ada ialah pendekatannya harus bersifat komprehensif. Komprehensif dalam arti kata sumbernya tu perlu daripada sumber Quran dan Sunnah sudah pasti, dan juga perlu ada kefahaman yang lengkap tentang matlamat dan objektif syariah. Maksud maqasid syariah, nilai dan objektif ajarannya perlu, maksudnya perlu tuntas. Tak ada orang kata macam ni, macam sikit-sikit. Dia perlu faham tuntas dulu yang basic, maksudnya yang asas. Perlu juga ada prinsip keadilan, syura, perpaduan, persaudaraan dan semua nilai lain yang diraihkan oleh Islam lah. Dan antara ciri lain ialah penyatuan dua cabang pendidikan di setiap tahap spiritual, iaitu penekanan kepada nilai. Bila kita sebut spiritual, penekanannya kepada nilai, dan bila kita sebut tentang teknikal, penekanannya kepada aplikasi. Jadi penyatuan dua cabang pendidikan ni penting dalam kita nak membawa ciri-ciri asalah Islam kontemporari ni lah. Juga perlu ada falsafah dan pendekatan Islam dalam setiap cabang pembelajaran, terutamanya sains sosial lah dan kemanusiaan. Dan akhirnya dua faktor ni harus diberi penumpuan untuk kepimpinan dan reformasi peradaban manusia. Maksudnya bila nak buat satu perubahan, dua faktor ini harus memainkan peranan, iaitu dorongan pandangan Islam yang positif. Maksudnya kalau kita nak buat perubahan, sudah pasti kita mahukan pandangan yang memihak kepada kita, pandangan-pandangan Islam yang positif, dan juga perlu unggul dalam pemikiran yang efektif. Maksudnya perlu juga untuk kita ada satu pemikiran yang tidak hanya komprehensif tapi juga efektif, yang mana kita dapat melenyapkan segala tahyul, kejahilan, dogmatik dan sebagainya lah. Ini ciri-ciri kita sebut asalah Islam kontemporari yang dinyatakan dalam buku lah. Okay. Jadi saya kira hampir selesai lah bab 1. Saya hanya nak ulas, bukanlah ulas, maksudnya kenalkan tokoh yang tadi disebutkan, merupakan author ataupun pengarang buku ini, Allahyarham Dr. Abu Hamid Abu Sulaiman, yang dilahirkan di Mekah, dan beliau juga macam saya sebut seperti tadi merupakan mantan rektor UIA, mantan rektor yang kedua kedua. Chairman of Board Trustee, former President dan founding member of IIIT, dan ni antara kita kata latar belakang akademik dia lah. Saya kata nanti Chairman Department of Political Science. Banyaklah, maksudnya sangat banyak. Beliau juga pernah jadi sekretari di WAMI kalau saya tak silap, Secretary General of World Assembly of Muslim Youth pada tahun 1393. Dan antara beberapa artikel dan buku yang ditulis ialah The Islamic Theory of International Relations, New Direction for Islamic Methodology and Thought, Azmat al-Aqal al-Muslim, dan The Islamic Theory of Economics, Philosophy and Contemporary Means. Dr. Abu Hamid Abu Sulaiman has been instrumental in bringing about many international academic conferences. Jadi ini konten buku, ada 6 chapter kesemuanya, dan satu chapter ni pun ada sub-sub chapter yang kita perlu halusi. Yang selesai chapter pertama, kita ada chapter kedua yang menerangkan tentang traditional methodology of Islamic thought, bagaimana assessment yang dibuat, dan juga disebutkan tentang syariah dan non-syariah sciences. Yang ini lebih mendalam, macam mana pula konflik yang berlaku antara reason dan revelation, jadi dihuraikan dalam chapter-chapter berikutnya. Chapter yang ketiga, dia menerangkan tentang method of Islamic thought dan apa konsep-konsep dia,
Dan berikutnya ialah requirement for establish the Islamic civilization science. Yang ini lebih kepada misalnya Islamization of knowledge itself lah. Dia pergi kepada chapter 5 tadi yang disebutkan. Dan akhirnya chapter 6 Islam and the future, Islamization and academic institution, the future cause of humanity, and Islamization and issue of ummah. Nanti yang ini mungkin ada sesi lain aku Alright, jadi apa konklusi daripada pembentangan saya hari ini? Saya dapat simpulkan bahawa umat Islam perlu ada 5 minda. 5 minda untuk mendepani masa depan lebih strategik dan progresif. So buku ni dibuat ditulis pada tahun 1993 1993. Jadi sekarang dah 2024. Maksudnya proses-proses perubahan tu berlaku. Proses perubahan tu berlaku dan bagaimana pula keadaan sekarang? Adakah kita semakin back forward kan ataupun kita ke depan macam tu. Jadi apa yang perlu ada ialah pertama umat Islam perlu ada the discipline mind. Perlu ada juga the synthesizing mind, minda yang kritis. Perlu ada juga the creative mind, minda yang kreatif lah. The respectful mind, minda yang dihormati lah kan. Dan ethical mind. Dan kalau boleh tambah, kita perlu ada juga the reforming mind untuk melakukan perubahan drastik. Jadi saya rasa setakat itu, mungkin boleh buka kepada persoalan sekiranya ada. Terima kasih Puan Majmul Bakis atas pembentangan buku Crisis in Mind. Saya ingat ini baru chapter 1 kan? Jadi adakah ada skip chapter ke ataupun tak ada? Tak ada skip. Jadi saya ingat banyaklah benda, terutamanya kita kata 3 jalan yang mana kita pilih. Jalan mengikut saja orang asing, jalan sejarah, mengikut kita kata apa jalan sejarah, cuba mengikut semula, cuba meripit lah, mengulang segala apa yang dalam sejarah Islam, ataupun cuba pendekatan asalah. Jadi pada pandangan ni Balkis, adakah apabila mungkin waktu dia tulis semasa dia director kan, sebelum director? Sebelum. Jadi adakah semasa jadi director, adakah Prof. Jamil Sulaiman ni dah melaksanakan apa yang beliau cuba cadangkan, ataupun rasa macam banyak lagi benda yang lepas director? Ya, kalau dia masih director lah. Saya kira banyak sebenarnya yang dia lakukan, terutama dalam konteks penubuhan kuliah of Islamic Review Knowledge and Human Sciences. Yang kita nampak sebelum ni dia ada diakotomi lah kan antara dua tu, Human Sciences satu, Islamic Review Knowledge satu. Jadi bila gagasan untuk penubuhan UIA tu, yang pertama ialah kuliah ekonomi law antara dua lah, maksudnya dan penubuhan maksudnya kuatnya beliau ni nakkan Islamisasi of knowledge tu, Islamization of knowledge dengan integration of knowledge ni, dia memang akhirnya tertubuhnya kuliah IRKHS tu lah kan. Dan kalau kita tengok sekarang ni pun nama kuliah tu pun ditukar, diambil sebenarnya nama Allahyarham lah. Jadi kan Abu Hamid Usman, kerana apa? Kerana sumbangan bakti beliau dengan penubuhan UIA dan juga kuliah itu sendiri lah. Saya kira itulah kot kita boleh nampak macam mana he walk his talk lah. Maksudnya dia bukan saja pemikir, tapi dia juga doers, maksudnya dia juga bertindak dan berpraktikkan. Dan saya kira ini juga antara lain sebagai macam ni, dia macam ada tok guru juga lah kan. Maksudnya kalau kita tengok Ismail Faruqi pun begitu juga. Dia bukannya seorang pemikir semata-mata, tapi dia juga adalah seorang pelaksana. Jadi untuk jadi aktivis saya kira ini sangat bertepatan dalam konteks kita semua, especially belia lah kan di Islam, yang mana kita tidak hanya orang kata hanya ambil sebelah pihak, maksudnya ambil untuk berfikir tak apa, ada kecenderungan untuk jadi idealis, tapi kita perlu juga jadi aktivis. Macam itulah. Saya kira jawablah aku ada persoalan ke ataupun komen daripada dalam bilik ni? Sekejap, saya idea je.
Ada soalan dekat dalam. Apakah kesan-kesan yang telah berlaku dalam UAE setelah beliau melaksanakan perkara-perkara tersebut tadi di kalangan para pelajar, graduan-graduan dan juga mereka yang telah keluar daripada universiti. Ada ni kesan yang tertara kita nak nampak. Masa dia tak ada, lepas dia tak ada. Ini selepas dia melaksanakan Okey. apa yang dia tulis tu, ada tak nampak kesan terhadap para graduan daripada universiti UAE? Saya kira antara kesan utama ialah yang pertama tu lah, maksud pemikiran mereka ni dah lebih, sebab ilmu itu tidak lagi jadi dikotomi, tidak lagi jadi berasingan. Jadi bila ada integrasi ilmu tu, maksudnya mereka ni lebih cepat fikir tembok Islamic point of view. So, dia sangat macam mana, kalaupun ilmu tu ialah bersifat konvensional ke dan sebagainya, tapi sebab kan ada elemen itu, maka mereka ni ada sudut pandang yang lain, ada mestancang yang lain lah, macam tu lah dipanggil kan. Dan yang kedua ialah lagi dari aspek saya kira cara pemakaian semula, dan daripada zaman tu saya kira memang sangat susah lah nak masuk UIA. Dia bukan macam sekarang lah. Zaman tu kalau nak masuk UIA ni memang melalui interview, dan memang susah. Kita dengar pengalaman lecturer kita dulu, nak masuk UIA ni bukan kita kata satu perkara yang mudah lah, sebab sangat banyak evaluation yang dia perlu lepasi. Jadi saya kira itu yang antara keistimewaan UIA. Hasil juga penaklukan, hasil juga kita kata idea dan kesan daripada beliau sendiri lah. Walaupun kalau nak ikutkan, dulu dia tak nak sebenarnya jadi rektor kan, tapi pada masa tu Dr. Syed Noor Ibrahim sebagai Menteri Pendidikan, beliau, ialah kita tahu bagaimana hubungan Abu Ahmad Abdul Sulaiman dengan Dr. Syed Noor Ibrahim macam mana kan. Jadi beliau ujuk juga balik juga ke sini untuk jadi rektor UIA. Sebab apa? Sebab semangat beliau dalam Islamisation of knowledge tu sendiri, Islamization of knowledge tu, semangat beliau tu untuk diaplikasikan dalam konteks UIA lah. Okay, tadi ada cakap pasal conclusion 5 perkara tu kan. Minda yang disiplin, minda yang kritis, minda yang kreatif, minda yang dihormati dengan perubahan minda. Okey, berdasarkan perkembangan yang ada pada masa kini lah, yang sekarang ni, kalau ikut daripada 5 ni, sebenarnya ini bukan soalan atau ini just pandangan je lah. Apabila perubahan minda tu, sebab sekarang ni dia macam saya pernah cakap sebelum ni lah, kita ada pelbagai rujukan, kita ada pelbagai orang yang menyuarakan pandangan, yang memberikan fakta. Jadi cara kita sebenarnya ia kembali balik kepada diri kita, bagaimana kita, perubahan tu yang menyebabkan kita nak mengaturkan balik, nak disiplinkan minda. Jadi masalah kita pada masa sekarang ni adalah apabila kita nak disiplinkan minda kita tu sebenarnya. Itu satulah yang saya perasan. Dua, apabila kita berbicara atau apabila kita bercakap soal kritis, kita rasa kita kritis, kita rasa kita kita rasa kita dah cakap benda tu, oh ni betul, kita dah confident tak? Sebenarnya secara tak langsung dia ada lebih mendalam lagi. Dia ada lagi dalam, fahamannya lagi dalam. Jadi apabila adanya seseorang, bukanlah seseorang atau individu yang dia ada dengan ketokohan yang terkenalnya sebab orang mengangkat, ini tak jurus kepada sesiapa kerana dia merasakan kekritisan dia, orang mengagumi dia, dan apabila dia dikritik, dia rasa benda tu susah. Jadi nak mencapai ke tahap kekritisan tu susah sebenarnya. Jadi apabila kita rasa kita kritis, ada yang lagi kritis. Lepas tu kreatif. Bila kita kata kita kreatif, ada yang lebih baik lagi perubahan itu. Jadi nak sampai ke hormati yang paling akhir tu, bagi saya dia dihormati tu kira paling atas lah bagi saya kan.
ambil contoh lah, saya ambil contoh yang kajian saya sebab saya buat pasal geopolitik. Saya buat di Port Dickson Apabila saya interview atau saya bertanya kepada segelintir beberapa orang yang berada di situ, jawapan yang sama tetap saya terima, iaitu sesiap orang yang memberikan keuntungan pada kami, itulah yang kami nampak kebenaran dia. Jadi kita dah nampak tahu berlaku tak 5 benda yang kita kata conclusion tu dalam kalangan masyarakat. Sebenarnya tak ada pun, tapi benda ni boleh dipupuk dengan ada cara lah kita boleh pupuk benda Salah ni. satunya ni dia lisensi ilmu. Salah satunya dari sesi ilmi lah. Betul. Jadi bila saya join, saya sertai lisensi ilmi ni, secara tak langsung lah banyak perkara yang saya belajar. Walaupun lah ada beberapa perkara lagi yang saya tak mendalami. Yelah, macam saya cakap lah kan, kalau saya nak kata saya kritis pun saya tak begitu kritis lagi, tapi saya masih lagi mendalami. Jadi secara conclusion tu saya sangat suka lah 5 perkara yang dicadang, yang disebut tu memang sangat betul lah, sangat bernas bagi saya. Itulah sebenarnya pandangan. Terima kasih. Saya kira memang itulah antara cadangan, maksudnya umat Islam nak tak nak perlu ada, walaupun tidak semua tapi perlu ada yang disebutkan tadi lah, creative mind. Sebenarnya kerana sebab untuk apa? Untuk saya kira untuk kita membangun yang lebih progresif lah kan. Jadi kalaupun bukan dalam kumpulan yang besar, tapi bermula dengan individu lah. Maksudnya kalau tadi sebut tentang bagaimana cara nak memupuk tu, banyak membaca, especially membaca lah kan. Kalau lisensi ni satu je kaedahnya kan, tapi dia membaca dan sebagainya. Bantu kita untuk lebih memahami dan mengolah dan seterusnya kita sampaikan pada orang lain. Jadi saya kira satu benda penting juga tu saya fikir bila tengok dia punya kata introduction lah. Saya nampak bahawa bersama juga mungkin boleh dalam konteks memang dalam politik pemimpin lah, sebagai politik lah. Dan juga mungkin pandangan beberapa orang banyak kata kumpulan pemerintah pada itu menganggap bahawa untuk mengubah umat Islami dan dalam politik. Tapi beliau cuba dalam buku ni rangka bahawa perubahan itu menjadi pemikiran. Dan juga mungkin kemudian kalau kita baca buku ni mungkin masuk kepada perubahan di sekolah, di ekonomi, di mungkin guru-guru dan juga dalam sistem komunikasi. Jadi barulah perubahan yang sebenarnya berjalan. Jadi dia boleh kata bersifat bottom up lah, bukan top down, bukan top down lah, daripada bawah sampai ke atas. Mungkin dan mungkin itu juga keunikan kalau kita dengar cerita tentang tentang UAE ni pun memang ramai orang masih bercerita tentang kebaikan dia. Dia concern sampai isu makanan student di kafe ni, dia nak tahu, dia nak pastikan murah dan juga orang student boleh beli dan juga sedap. Orang beli dan juga orang makan tak. Jangan sekadar murah je tapi tak. Orang nak makan kan. Kecintaan dia di UAE ni sangat mendalam. Sampai kan isteri dia pun cakap kan, dia kata isteri keduanya ialah universiti. Macam tu, maksudnya dia menabur bakti memang 100% pertumpuannya UAE. Sampai kat isteri pun boleh cakap macam tu. Maksudnya apa? Maksudnya memang bersungguh-sungguh lah, maksudnya perubahan dan yes betul. Jadi itulah kita boleh ambil lah kot, maksudnya iktibar dan kita ambil perkara-perkara yang baik, amalan yang baik untuk kita inilah kan, insyaAllah. Jadi insyaAllah sebanyak Muzakir Mubakir atau ini mungkin pada masa datang kita bincang lagi bab lain juga. Banyak lagi dan juga ada buku lain kita tengok buku antara Abu Sama juga ada buku tentang relations. Mungkin ada orang yang dalam bidang tersebut boleh juga ulas buku tu. Antara buku yang kata pertama lah, bukan pertama, terawal lah kalangan orang pemikir Islam yang tulis tentang hubungan antarabangsa kan. Adakah bagaimana betul kan dibincangkan di peringkat universiti atau peringkat akademik tentang isu sekarang ni pun kita tengok krisis
Palestin Israel ni memang banyak melibatkan hubungan antarabangsa. Kalau orang tak apa tak Ah. sebut krisis Azan. Orang tak guna perkataan krisis sebab krisis ni dia akan nampak apa satu betul satu salah. Seorang akan cakap memang ini ialah genocide, memang genocide bukan krisis sangat. Betul genocide. Tapi yang saya kata bahawa macam mana Palestin nak bebas, nak merdeka adalah kena pandai ni lah, kena pandai bijak untuk handle US, China, Rusia, kemudian negara-negara Arab, Saudi, UAE, Qatar dan sebagainya. Jadi benda ni saya ingat mungkin kamu Prof Abdul sebenarnya mungkin tak ada kesempatan untuk membuatlah benda ni sebab dia bukan ahli politik, tapi mungkin kita boleh nampak ahli pemimpin-pemimpin sekarang macam Ibrahim, Erdogan ataupun Presiden Islam lain, Jokowi kan, mungkin macam mana nak setiap negara ni dia ada kekuatan di sini untuk menggerakkan, emaskan dalam konteks negara kan. In fact, Malaysia Madani ni pun memang penekanan ni adalah soal trust nilai. Jadi benda tu memang bertepatan lah. Maksudnya untuk kita ada satu asal Islamic contemporary itu ialah berlandaskan pada nilai kan. Okay, saya yang inilah yang saya nak cakap, nak tambah sikit. Bila kita bercakap konteks nilai ni, mungkin golongan yang, maksud saya di peringkat lah, sebab saya bercakap di peringkat universiti ni, mungkin bagi mereka melihat sesuatu perkara itu betul, yakin bila melibatkan agama. Tetapi ada segelintir mereka tak melihat benda tu daripada sudut agama tau, tapi mereka melihat daripada itu sudut kepentingan. Jadi apabila dia menyentuh kepentingan, mereka merasakan nilai itu adalah kepentingan. Tapi ini menjadi perdebatan tau. Contoh, apakah nilai itu sama seperti kepentingan ataupun kepentingan itu adalah nilai? Menjadi persoalan sehingga kini sebab orang kata nilai ni tak boleh nak identify nilai itu. Tetapi di kalangan generasi sekarang yang muda lah, saya tak pastilah generasi muda yang mungkin bawah pada saya, atas pada saya segelintir, masih lagi membahaskan perkara ini. Apa itu nilai? Kita bercakap soal nilai, kita kata kita kena begini, kita harus begitu, kita perlu begini, kita perlu begitu. Tapi menjadi persoalan, apakah nilai itu suatu kepentingan, apakah nilai itu suatu nilai? Jadi benda ini kita boleh berbahas nantilah. Kita boleh betul lembagaan je lah kan. Kita punya rukun negara itu dah the basic jawapan yang kita boleh cakap pun kan. Itu untuk standardize. Jawapan standardize boleh cakap rukun negara, rukun negara. Itu nilai yang kita. Bukan kita je, Malaysia yang cuba bawa tu, rakyat Malaysia. Jadi kita boleh kata betul lah itu sebenarnya jawapan kita. Tapi adakah generasi ni faham itu sebenarnya kita nak bawa? Alright. Terima kasih semua yang memberi komen. InsyaAllah perbincangan boleh teruskan ini. Apa-apa pun saya ucapkan terima kasih juga kepada yang mention di Facebook. Teruskan diskusi kami, insyaAllah akan ada penonton-penonton lain dengan berbagai lagi buku yang penting untuk, dan juga tokoh-tokoh yang penting untuk bincangkan. InsyaAllah dengan ini saya tutup dengan takbir kafir dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa orang yang attend dalam Ramadan.